الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, di bulan Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan Ramadan, bertemu dua penghulu, penghulu minggu dan penghulu tahun. Jadi bertambahlah kemuliaan. Mudah-mudahan Allah berkati kita pada hari ini, kita sentiasa memanfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Kita menyambung ayat-ayat surah Al-Kahfi, ayat yang ke-15. Kalau salah beritahu. Kadang saya pun tak ingat dah. Kelas banyak sangat. Hari ni je ada 6 kelas. Kelas duha, syalam, tazkirah Jumaat, saat waqas, satu kelas online, tazkirah iftar, setapak, lepas tu tazkirah Ramadan. Suara dah tak apa-apa nak. Baru teringat nak makan asam Jawa, dah puasa dah. Patutnya tadi kan. Suara pun dah tak. Doa lah supaya suara okey. Tadi Datuk bagi salam pun tak keluar je jawab. Suara kecil. Ayat 15 kan? Ayat 15 malam 14. Masih lagi sambungan tentang kisah Ashabul Kahfi, penduduk gua, di mana semalam kita cerita bahawa mereka dipanggil oleh Raja Daqyanus setelah mereka diketahui mengambil satu tempat, rumah bangunan sebagai pot makbad, tempat ibadat mereka. Mereka dah berkumpul 7 orang secara kebetulan, dan mereka akhirnya bersatu di atas nama Islam dan iman. Bila mereka ambil satu tempat, sembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tidak syirik, akhirnya diketahui oleh orang ramai, dan orang ramai memberitahu kepada Raja Daqyanus di negara Ufsus di Rom, berlaku di Rom. Dan bila mereka dipanggil, mereka tetap mempertahankan. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Faqalu, ini perkataan di hadapan raja. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard
lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ini kita dah bahaskan semalam. Kemudian mereka berkata lagi, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka berkata lagi, kalau dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ini disebut, ini bukan ayat mereka depan raja. Ayat depan raja yang tadi. Ini ayat sesama mereka. Qala ba'dhum li ba'dhin. Mereka berkata sesama mereka. Haula'i, mereka ni, maknanya rakyat jelata, raja, orang negeri tersebut, negeri Efsus. Mereka ini kaum yang mengambil Tuhan selain daripada Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Jika begitu, mengapa mereka tidak memberikan hujah yang jelas bahawa itu adalah Tuhan? Jadi mereka pertikailah. Diorang ni duk sembah berhala, sembah perkara yang mereka buat. Mereka buat berhala dan disembahnya. Apa sultan bayin? Apa hujah yang jelas? Apa hujah yang kuat mengatakan apa yang mereka sembah itu Tuhan? Jadi kita sebagai umat Islam kena belajar hujah. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tauhid, saya ajar pada hari Jumaat, lepas Jumaat, setiap Jumaat, ilmu tauhid 2 kali saya ajar, malam Jumaat, malam tadi pun kelas tauhid, Jawharah Tauhid. Hari ini lepas Jumaat kitab Kifayatul Awam. Dua-duanya menyatakan bahawa kita perlu tahu akidah 50 beserta dengan dalilnya. Apa akidah 50? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat wajib, 1 sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat harus. Wajib tahu biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Mengapa Allah wujud? Mengapa Allah kidam? Mengapa Rasul fatanah? Dan berdosa orang yang tak tahu dalilnya. Malahan ada ulama kata tak sah iman, iaitu Imam Sanusi dan Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan tidak sah iman seseorang yang tak tahu dalil 50 akidah ini. Saya rasa 99% kot tak tahu dalil. Tapi ini pendapat yang tak kuat. Pendapat kuat kata berdosa. Bukannya alhamdulillah pendapat tak kuat, tapi berdosa, tak kafir lah. Pendapat Imam Sanusi kata kafir siapa yang tak tahu dalil 50 akidah ni, kafir. Mesti setiap 50 akidah yang saya sebut tadi tahu dalilnya. Bukan tahu, semua orang tahu 20 wajib, 20 mustahil, tapi tak tahu apa dalil. Kenapa Allah mustahil bersifat ajas, lemah? Kenapa Rasul mustahil bersifat baladah, bodoh? Kita tahu sifat tapi tak tahu dalilnya, walaupun secara ringkas. Jadi ini masalah. Sebab tu kita kena belajar. Di sini menunjukkan bahawa kita bertuhan mesti ada sultanin bayyin. Kenapa? Setiap ayat tak ada yang sia-sia. Dalam Quran tak ada yang sia-sia ayat. Mesti ada mukjizat. Sama ada kita tahu atau tidak, mesti ada benda yang luar biasa. Jadi di sini mereka berkata laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kalau benda tu tak mukjizat, Allah tak akan siarkan kembali ayat mereka ni. Allah cerita panjang sebenarnya, kalau ikut cerita memanglah panjang kan. Macam pengarah lah, benda-benda tak penting tak payahlah dia nak masukkan dalam cerita tadi. Bila masuk cerita mesti ada benda tu. Sebab ialah takkan kita nak buat scene benda yang sia-sia, rugilah dia nak bayar pelakon tu kan. Tapi ini lebih tak sia-sia. Kadang-kadang tengok filem pun benda lah dia nak bawa benda ni kan. Tak ada faedah pun. Yang ni semuanya ada. Apa istifadah besar dalam ayat ni?
Bila mereka sebut laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, mereka menyembah berhala, apa hujahnya, apa rasionalnya, apa kekuatannya. Ini sama juga kita sebagai orang Islam kena tahu. Ada orang kritik, kenapa kita perlu belajar sifat 20 dan dalil-dalilnya? Kerana itulah nak memantapkan akidah kita. Kalau kita lihat dalam Quran, banyak dia guna dalil akal untuk memantapkan akidah. Maksudnya kena tahu, seperti mana Nabi Ibrahim mengalahkan Namrus dengan akal. Sebab orang kafir tak terima Quran. Bila Namrus kata aku inni uhyi wa umit, aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan, dia pun bawa 2 orang. Seorang dipancung, seorang dibiarkan. Ni aku raja, aku Tuhan. Yang ni aku hidup, biarkan. Padahal bukan dia hidupkan pun, kan? Dia tak bunuh je. Seorang lagi dia pancung, tengok, aku hebat, aku berkuasa. Maka kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, sesungguhnya Allah bawa matahari daripada timur, terbit daripada timur. Aku cabar engkau wahai Namrus, kau kata kau Tuhan, fa'ti biha minal maghrib, bawa dia daripada barat. Fabuhital ladzi kafar, Namrus tercengang-cengang, tak ada jawapan, keluh. Ini hujah mengatakan bahawa kita kena tahu akidah dengan dalilnya. Untuk orang awam, ulama bagi excuse, bagi kelonggaran, dalil secara ijmali, dalil secara ringkas. Untuk para alim ulama kena tahu, orang yang pelajar-pelajar agama dan ustaz-ustaz kena tahu dalil secara tafsili. Tapi ramai di antara kita tak tahu kenapa Allah wujud, kenapa Allah ni ada ilmu, qudrah, sama, basar dan sebagainya. Sehingga mana zaman sekarang mudah manusia ni runtuh imannya kerana mereka tak tahu dalil secara akal. Kenapa perlu secara akal? Bila akal kita faham kenapa Allah perlu qudrah, maka dia susah nak digoncang, nak direbut imannya oleh sesiapa pun. Kemudian dia berkata, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melakukan pembohongan ke atas Allah. Mereka berbohong atas nama Allah. Ini cukup banyak. Dalam surah Sajadah tadi pun ada, kan? Ayat faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah. Mereka kata Allah suruh. Macam orang-orang Quraisy, mereka sembah Allah sebenarnya, orang Quraisy. Tapi dalam masa yang sama mereka sembah berhala. Orang Quraisy, mereka percaya Allah. Apa tujuan mereka sembah berhala? Mereka tetap kata Allah adalah Tuhan utama. Ada banyak Tuhan. Allah adalah Tuhan utama. Dia ada Tuhan-Tuhan yang tak utama, kan? Macam pengarah besar, pengarah kecil, kan? Pengurus-pengurus. Dia kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasan dia. Ini dalam Quran. Dia kata berhala ni bila kita sembah makin dekat. Sebab Allah kita tak nampak, kita sembah yang nampak. Jadi makin dekatlah, makin dekat dengan Allah SWT. Ini pembohongan yang besar. Tetapi ayat ini umum. Apa sahaja pembohongan atas nama Allah adalah berdosa besar. Kalau kita nak lihat senario yang berlaku pada hari ini, ramai orang yang menggunakan nama Allah. Ini Allah suruh, ini Allah perintah. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun terjebak. Lebih-lebih lagi orang ramai, dia menggunakan ini Allah suruh. Tak ada pun. Ini Islam suruh, dia sebut Islam Allah lah. Banyak kan sembang kedai kopi, dalam WhatsApp, kadang-kadang kita nak tegur pun banyak sangat. Oh, ini Islam suruh ni, Allah perintah kita ni. Cuma saya tak ingat contoh-contoh, banyak sangat. Kadang-kadang dalam kuliah pun ada, kadang-kadang di luar kuliah pun ada. Dia menggunakan nama Allah. Tak boleh. Kita tak boleh kata ini Islam suruh, ini. Kalau Nabi pun sama juga, tak boleh berbohong atas nama Nabi. Nabi sebut dalam hadis,
Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Sesiapa yang berbohong atas namaku, maka tempatkanlah dirinya dalam neraka. Jadi jenayah besar berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Nabi. Tapi kalau biasa budak-budak, dimaafkanlah kan. Budak suka, ini Islam suruh, ini Allah suruh tahu kan. Budak-budak tak apalah, budak-budak kan. Ini orang dewasa, guna nama Allah banyak. Kita pergi mana-mana pun kadang-kadang kita nak tegur pun segan, sebab orang ramai. Ustaz, betul kan Allah suruh kita kan? Kan tegur direct terus, dia malu pula. Jadi berhati-hati kita guna nama Allah, selagi mana kita tak pasti betul ke. Kerana kita perlu lebih banyak belajar, mendalami Al-Quran, mendalami hadis, mendalami kitab-kitab ulama, supaya kita tahu apa perintah Allah. Kerana satu jenayah besar berbohong di atas nama Allah, dan ia banyak berlaku dan berluasa. Kalau kita lihat, dosa ni ada 4 jenis. Tuan-tuan tengok dalam ayat 33 surah Al-A'raf. Cuba tengok balik ya. 33 surah Al-A'raf. Dosa ni ada 4 peringkat. Yang paling besar dosa ni, dosa berbohong atas nama Allah. Cuba kita baca kan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Siapa yang cek, tengok balik ayat nombor tu betul tak? Kalau tak betul, dia lebih kurangnya rasa 33 Al-A'raf. Ini 4 jenis dosa. Pertama, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hanya saja Allah mengharamkan dosa yang keji, yang zahir dan yang batin. Ini dosa pertama, iaitu dosa dengan Allah. Dia ada dosa zahir dan dia ada dosa batin. Jumpa tak? Betul tak? Ayat 33 surah Al-A'raf. Kadang-kadang saya lah, alhamdulillah, faktor usia, faktor makan, macam-macam kan. Betul ya? Betul, alhamdulillah. Masih dapat konfirmasi daripada tuan-tuan kan. Bimbang juga, takut salah kan? Pertama, dosa dengan Allah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Fahisyah, kejahatan, dosa dengan Allah, yang zahir dan yang batin. Zahir, mencuri, merompak, rasuah. Batin, riya, ujub, sombong, belagak. Ini satu. Wal isma wal baghya bighairil haqq. Peringkat yang kedua dosa adalah dosa dengan manusia. Wal isma wal baghy. Baghy ni zalim, menzalimi orang, aniaya orang, ambil duit orang, ambil duit rakyat, ambil duit majikan, semua adalah kan. Macam baru ni kan, kantoi kan, guna kad ATM pakcik keluarga emas, jahat betul kan, habis 48,000. Bukan sikit-sikit masa dia tengok, dia perhati betul nombor tu. Dia buat dia sumbat apa ATM tu supaya tersangkut. Pakcik tu masuk dia ATM, tak boleh masuk. Okey, pakcik saya tolong. Dia pun pandai, dia betul tarik, dia bagi balik pakcik tu kad dia. Kad dia. Kan kad ni orang tu bukan tengok sangat. Kad lebih kurang sama je kan. Kad gambar lebih sama. Dia dah tengok dah nombor tadi berapa. Lepas tu dia ambil kad pakcik tu, dia guna nombor 48,000. Tapi muka dah terpampang, tak lama tu. Polis dah dapat. Dia beli telefon mahal, iPhone. Ini namanya kejahatan dengan manusia. Peringkat kedua. Polis kalau bab tu insya-Allah tak lama insya-Allah kan. Muka pun dah ada dah. Siap bawa anak ni beli shopping. Bawa anak bini shopping. Video dah viral lah. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ada kan? Yang ketiga, dosa syirik, iaitu menyengutui Allah dengan sesuatu tanpa hak. Malam yunazil bi sultana, tak ada bukti. Maknanya syirik kepada Tuhan yang tak ada hujah. Allah sebut perkataan sultan, maknanya tak ada hujah pun. Dia orang sembah berhala tak ada hujah. Itu semua adalah sia-sia. Rupa-rupanya ingatkan syirik yang paling besar daripada dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah besar mana pun dia boleh mudah maaf. Istighfar, taubat, maaf. Tapi dosa dengan manusia kecil pun, selagi manusia tak maaf, Allah tak maaf. Sebab tu dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Yang ketiga, dosa syirik, yang lebih dahsyat lagi.
Ya Allah tak akan ampun dosa syirik. Yang keempat, apa dia? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa yang lebih dahsyat lagi adalah kita bercakap tentang Allah benda yang kita tak tahu. Ini cukup banyak orang yang nak tunjuk dia Islamik kan. Nak justifikasikan perbuatan dia tu ikut Islam. Dia kata ini Allah suruh. Ini namanya berbohong atas nama Allah, jenayah yang sangat berat kata ulama. Berada di tahap yang keempat, mana dengan Allah kita boleh senang-senang kan. Walaupun dosa besar pun bukan kita ambil mudah kan, tapi Allah sangat mengampunkan hamba-hambanya. Tapi dosa dengan manusia yang kedua, kita menangis dengan air mata darah pun, hutang 10 sen pun tak akan lepas, kena bayar dulu. Mati syahid pun akan tergantung. Tapi yang ketiga, dosa syirik lagi dahsyat. Rupa-rupanya ada yang lebih teruk lagi. Sebab apa? Sebab dosa ni dia mempergunakan agama, menunggang agama. Dia kata Islam suruh, kadang-kadang suami cakap dengan isteri, kadang-kadang isteri cakap dengan suami, abang buat ni, ini Allah suruh ni. Padahal nak lepaskan dia je kan. Ini adalah, jangan main-main. Kalau sebut Allah, Rasul, Islam, kalau bukan, dosa sangat-sangat besar. Inilah tafsiran ayat faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Cukup banyak Allah sebut. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah. Jadi kita sebut Allah suruh, Islam suruh, Nabi suruh, pastikan itu betul-betul. Bukan benda yang kita rasanya lah tak boleh, bahaya. Kalau tidak, satu jenayah yang besar. Sebab kita dah mempergunakan agama untuk orang percaya dengan apa yang kita sebut. Kadang-kadang meniaga pun ada. Ini produk ni bagus ni, dalam Islam pun digalakkan. Sudah. Kalau betul tak apa. Saya pernah jumpa kan, satu jual aiskrim. Bukan kaleng-kaleng kan, jual aiskrim pun guna hadis. Hadis apa? Nabi SAW suka manis yang sejuk. Aiskrim. Kacau bilau betul. Jual aiskrim. Dia kalau betul tak apa. Yang ni maksud Nabi suka, memang hadis tu sahih, hadis tu betul. Tapi tafsiran ni kepada aiskrim tu, Nabi bukan sejuk-sejuk yang sejuk ais tersebut, itu sejuk sangat. Nabi sejuk biasa, khulul barid. Nabis, tahu nabis kan? Kurma tu kita rendam, kemudian kita biarkan semalaman, sebelum subuh kita minum. Kan dia sejuk. Sejuk tu, sejuk semula jadi. Kan dia manis. Kurma, ini bantainya aiskrim. Guna hadis Nabi SAW suka sejuk yang manis. Kacau bilau. Itu sama lah ni. Walaupun atas nama Nabi berbohong pun, Nabi ni adalah pesuruh Allah. Jadi bila kita mempergunakan Nabi, maka dah mempergunakan agama Islam. Satu jenayah yang besar, tapi ramai yang buat. Jadi tuan-tuan, jangan kita sedapkan kita punya cakap dengan nama Allah dan Rasul padahal ianya bukan. Ini satu jenayah. Tapi yang paling terdedah dengan perkara ini ialah speaker, orang yang bercakap. Ustaz ke, motivasi ke, banyak kadang-kadang ini Islam suruh. Islam suruh kita sebelum tidur basuh kaki. Mana ada? Mana ada hadis basuh kaki? Yang ada wudu. Bukan basuh kaki. Itu orang Melayu. Nak basuh kaki tak salah, bukan dosa pun. Tapi bila kita guna nama Islam, kalau nak mandi Islam ni banyak. Kalau nak mandi basuh kaki dulu. Bisa dengar kan? Basuh kaki, basuh lutut. Tak dalam Islam. Nabi mandi kepala dulu. Dalam hadis Bukhari sebut bada'a bi ra'sih summa sabba ala sa'ir jasadih. Dalam hadis Bukhari sebut Nabi mula mandi kepala, atas dulu. Wuduk mula kat mana? Kepala. Fagsilu wujuhakum. Last kali bau kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Islam dia mula dari atas, bukan daripada bawah. Ini datang mana? Bisa dengar kan? Nak ikut Islam, Nabi suruh kan? Sebab tu kita kena mula dengan kaki. Dari segi perubatan, perubatan tu tak kisahlah, saya tak tahulah betul tak betul. Betul lah, ada doktor sini. Betul ke kan? Mandi dari segi kita tak kisahlah perubatan apa pun, sains macam mana pun, Islam kena bagi yang betul. Jangan kita kita guna nama Islam, dosa besar. Walaupun ia proven scientific ke, proven dari segi medical ke, itu tak kisah. Sebab medical scientific dia berubah. Betul kan?
Medical, scientific dia berubah, sains berubah. Kita belajar dulu lain kan. Islam tak berubah, itu je. Jadi jangan gunakan atas nama Islam. Ini bahaya, cukup banyak kan. Termasuk yang saya sebut baru ni kan, pasal apa? Pasal payung mas. Itu pun tak ada, entah mana datang payung mas, tak tahulah kan. Mungkin zaman dulu kot, raja-raja dulu bila dapat kahwin lain dia bagi payung mas kot kan. Kalau kita sekarang kalau kahwin lain dapat kena cucuk dengan payung lah, kena pukul dengan payung lah kan. Ini macam-macam. Banyak kalau nak cerita pasal. Sampai ada seorang ustaz tu, saya mengajar ustaz-ustaz di Setiawangsa. Kalau Ustaz Rahimi nak jadi boleh free je. Cuma dia style ustaz lah. Dia orang baca kitab Arab, saya terang mana yang dia orang tak faham, itu je. Bukan macam ni. Macam ni kita suap satu-satu. Yang ni mana yang tak lepas dia akan tanya. Yang dah dia baca semua pakai kitab Arab. Dia kata, ustaz, bila saya sebut banyak orang Melayu ni dia mempergunakan nama Islam, padahal bukan Islam pun. Ustaz buatlah satu buku. Saya kata elok tu, buku namanya Al-Malayuwiyat. Dia macam Israiliyat lah. Kalau Israiliyat, benda-benda yang Israel masukkan, padahal itu bukan Islam yang sebenar kan. Mana kalau Malayuwiyat, samalah. Orang Melayu anggap benda tu Islam, tapi bukan. Kalau khilaf tak apa, tak ada masalah kan. Macam isu baca Yasin, isu tahlil, itu khilaf, tak ada masalah. Siapa nak pegang, sila amal. Siapa yang tak nak pegang, tak apa, benda tu bukan wajib pun. Tapi ini masalahnya, tak ada siapa mazhab yang kata ya. Ini banyak kan. Ini kita kena lihat kenapa Allah ulang banyak kali, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, banyak. Sangat zalim, siapa yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah. Jadi kita kena berhati-hati bila bercakap dan menulis, kerana jenayah yang sangat besar. Tak pasti, jangan kongsi pesanan kerajaan. Kita hati-hati. Kemudian ayat 16. Bila tu dia tengok air je. Lupa puasa ini kan. Dia tersekat kan. Ni baru yang pertama ni, tak tahu macam mana ni. Ada 6 lah. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ulama khilaf siapa yang bercakap. Mana ayat ni daripada siapa asalnya? Ini ayat Quran. Cuma adakah Allah nukilkan daripada orang lain ataupun Allah sendiri sebut? Ada yang kata ini ayat Allah, Allah sendiri yang sebut. Ada yang kata ini ayat ketua Ashabul Kahfi, iaitu Yamlikha. Jadi ulama khilaf siapa yang cakap wa idzi tazaltumuhum. Dan ingatlah ketika mana kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ini khilaf ya, siapa yang cakap antara Allah ataupun Yamlikha, ketua Ashabul Kahfi, kepada kawan-kawan dia. Dan ingatlah ketika mana kamu i'tizal. Apa i'tizal? Kamu menjauhi. Kamu menjauhi mereka. Siapa mereka? Orang-orang penduduk Bandar Ufsus. Wa ma ya'buduna min dunillah wa ma ya'buduna illallah. Dan juga kamu menjauhi sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi dua benda yang mereka tinggal. Ashabul Kahfi bila dia berhijrah, bukan berhijrah lah, dia lari, dia tinggalkan dua perkara. Penduduk, mana masyarakat lah, dan juga sembahan. Maka di sini kata ulama disyariatkan untuk kita berhijrah. Disyariatkan kita untuk berhijrah untuk kita mendapatkan kebaikan. Mana kalau kita rasa persekitaran kita tak baik, banyak perkara-perkara maksiat, banyak perkara-perkara yang dilarang, maka kita eloknya berhijrah. Hijrah ni mengundang rezeki dalam Quran sebut. Kalau kita baca kitab-kitab, dan adalah kitab-kitab kan dalam bahasa Arab ni, kitab-kitab punca rezeki, antaranya berhijrah. Seperti mana dalam ayat surah An-Nisa kan, ayat 100. Ini dalil mengatakan bahawa hijrah ni punca rezeki. Ayat 100 surah An-Nisa. Saya kena slow sikit lah. Saya semangat nak bercakap, tapi bahaya sebab saya suara dah. Dia kalau lagi lantang lagi makan jadi kena slow sikit lah. Tapi payah nak slow. Dah biasa cakap macam ni.
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Jadi Allah sebut kalau kita berhijrah fi sabilillah, mana kita akan dapati bahawa banyak rezeki dan luas pemandangan. Jadi ini ayat 100, dalil mengatakan bahawa hijrah ni punca rezeki. Dan kalau kita berhijrah kerana Allah dan mati, dikira mati syahid. Dan kalau kita ni rasa duduk sini macam duduk tempat kita rasa macam tak, susah nak beramal, persekitaran yang tak membantu, kawan-kawan yang mengajak perkara-perkara yang tak elok, kita berhijrah kerana Allah, on the way mati, maka dipanggil mati syahid. Ini sama jugalah, mereka juga berhijrah untuk mendapatkan tempat yang lebih sesuai untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut apa tadi? Allah kata fa'u ilal kahfi yanshur lakum. Hendaklah kamu pergi ke kahfi. Saya dah sebut sebelum ni, kahfi ni gua besar. Kalau ghar, gua Hira, gua Sur, gua kecil. Itu beza ghar dengan kahfi. Allah kata bila kamu meninggalkan masyarakat Ufsus dan juga sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, maka hendaklah kamu pergi ke gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Pasti Allah Ta'ala akan berikan kamu keluasan rahmatnya. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Jadi di sini Allah janjikan rahmatnya. Sebab tu kita ni kena yakin kepada apa yang Allah janjikan. Seperti mana Allah perintah Yukabat, mak Nabi Musa, untuk campak Nabi Musa. Ini lagi benda yang sangat pelik. Nak selamatkan Nabi Musa kena campak. Tapi kita kena yakin dengan Allah. Maknanya dalam Islam dia ajar pada kita, kadang-kadang benda tu pelik dan mustahil dari segi logik lah. Tapi bagi Allah, Allah lebih tahu apa yang Allah perintahkan. Kita kena yakin dengan suruhan Allah. Macam Nabi Musa kan, mak Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya susukan. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Bila kamu takut Nabi Musa ni diapa-apakan oleh Firaun, fa alqihi fil yammi, campak dalam sungai, campak dalam laut. Pelik kan? Nak selamatkan kena campak. Tapi arahan Allah pasti ada kebenaran dan keajaibannya. Apa Allah janjikan? Wala takhafi wala tahzani. Wahai ibu Nabi Musa, jangan takut dan jangan sedih. Allah janji dua. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami janjikan kepada kamu, hai ibu Nabi Musa, kami akan kembalikan Nabi Musa ke pangkuanmu. Yang kedua, kami jadikan dia sebagai rasul. Dua-dua dapat. Akhirnya kan Nabi Musa tu dicari penyusu-penyusu, semuanya tak sesuai. Beratur kan, pergi istana, nak jadi apa, penyusu diraja. Gaji mahal masyuk tu kan, semua orang nak beratur kan. Benda masyuk ni zaman Firaun beratur. Kan. Zaman sekarang pun sama. Kalau beratur pergi masjid tak apa, beratur ni samalah, beratur kan. Beratur kan. Nak cek kerja kan, baik kerja istana ni kan, kerja mahal, beratur habis semua beratur. Ramai seorang Nabi Musa tak suka, semua tak suka. Akhirnya sampai Yukabat tadi terus senyap, tak menangis. Memang kenalah sebab mak dia. Ini janji Tuhan. Sama juga, ini Allah perintah. Mari kita anggaplah, kita ambil pendapat yang pertama lah, yang mengatakan ini ayat perkataan daripada Allah. Jadi dua pendapat tadi kan. Perkataan ni, ayat ni siapa yang cakap? Sama ada Allah ataupun yang melikha tadi. Maka kita ambil pendapat yang pertama lah. Ini Allah yang perintah. Allah perintah agar mereka pergi ke kahfi. Jadi perintah ni bagaimana Ustaz? Bagaimana? Ini dipanggil ilham. Allah banyak ilhamkan kepada hamba-hambanya. Banyak. Allah ilhamkan kepada lebah. Wa auhayna ilan nahli an ittakhidhil jibala buyuta. Kami wahyukan, maknanya wahyu ilham, bukan wahyu Quran. Maknanya kami ilhamkan kepada lebah supaya ambil gunung sebagai rumah. Wa minasyajari, ambil pokok sebagai rumah. Wa mimma ya'rishun, pancang-pancang yang dipancang oleh manusia.
Jadi ada 3 rumah lebah. Yang terbaik apa? Lebah gunung. Sebab tu Allah sebut yang pertama. Yang pertama al-jibah. Yang kedua asy-syajar. Gunung tu yang sidir tu. Yaman, daripada di gunung di Yaman tu kan. Lebah Yaman yang sidir tu. Kita beli dekat Melati ada kan. Yang kedua syajar, itu yang tualang tu. Yang ketiga lebah bela. Wa mimma ya'rishun. Jadi ini Allah ilhamkan. Sama juga dengan mak Nabi Musa tadi. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Bukan dia rasul, bukan beliau seorang nabi, tapi beliau diilhamkan oleh Allah untuk campak Nabi Musa. Sama juga yang ini, Allah ilhamkan mereka, perintahkan mereka untuk masuk ke gua. Allah pasti akan berikan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah akan permudahkan kamu segala urusan-urusan kamu di gua tersebut. Kalau kita kata ayat ni daripada Yamlikhab, boleh juga. Suatu ulama khilaf. Maknanya Yamlikhab buat keputusan. Ini maksudnya mereka mendapat ketua yang sangat-sangat bijak, iaitu Yamlikhab tadi. Ketua ni dia kena bijak kan. Jadi dia kata, kalau kita kata Yamlikhab yang cakap, Yamlikhab kata, dan ketika mana kamu semua telah meninggalkan rakyat usus, masyarakat usus dan juga sembahan-sembahan mereka, maka kamu semua hendaklah pergi ke gua. Pasti Allah akan rahmati dan Allah akan permudahkan urusan kamu. Jadi ada 2 pendapat tadi lah. Kemudian saya rasa saya berhenti boleh ya. Saya ada bismillah ni. Dia dah 7.20. Saya minta izin awal sikit lah hari ni. Biasa 7.25 kan 7.28. Kerana hari ni ada 6 hari ni. Biasa tak, semalam ada 2 je kan. Malam pagi ada 3 lah semalam. Pagi, duha dan malam. Hari ni ada 6 pula kan. Jadi saya mohon awal sikit sebab pukul 9 lagi dekat Shah Alam. Jam lagi 9 kat Shah Alam. Ni terus balik, terus tukar baju sikit, terus pergi lah. Jadi saya mohon untuk kita stop lah. Sebab kalau sambung lagi panjang pula cerita dia. Ni cerita pasal apa yang berlaku dalam gua nanti. Bagaimana matahari memudahkan mereka. Apa yang disebut mirfaqa tu, dimudahkan urusan. Matahari mengikut apa yang kesesuaian mereka tidur dalam gua tadi, tidak diganggu. Nanti kita akan reveal lah apa yang berlaku dalam gua tadi. Itu saja. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Awas sikit. Okay.